اشتاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. رمضان رمضان يا نبي سلام عليك. Number one for me, number one for me. بارك الله لكما وبارك عليكما، مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليك يا مدينة النبي. For the rest of my life I'll be with you.
lift me up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Yusuf bin Azman, pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal, dan insya-Allah malam ini saya akan berkongsi sedikit mengenai manfaat atau kelebihan bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni adalah bulan yang ke-9 daripada 12 bulan yang kita tengok dalam kalender hijrah kan. Dan kataan Ramadan ni sendiri, Ramadan ni maksudnya panas yang sangat terik. Ini sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan dekat Tanah Arab, cuaca dia sangat panas yang membakar, panas yang sangat terik dan kering. Jadi ibadah puasa dalam bulan ni diibaratkan seperti membakar dosa-dosa orang berpuasa. Dan bukan sahaja kerana puasa ni istimewanya Ramadan, tapi banyak lagi peristiwa lain yang turut sama berlaku dalam bulan Ramadan ni. Dan ini telah membuktikan betapa besar nilai bulan Ramadan ni, yang juga disebut sebagai penghulu segala bulan. Jadi antara peristiwa besar tu, kita ada pertama sekali kita ada Perang Badar, yang di mana walaupun tentera umat Islam jumlahnya sikit, 313, tapi tetap berjaya untuk menang menghadapi tentera musyrikin yang jumlahnya 1000 orang. Walaupun dalam keadaan berpuasa, umat Islam masih boleh menang dengan bantuan Allah. Dan kedua, peristiwa pembukaan Batu Mekah sekaligus meruntuhkan semua bahala di kawasan Kaabah dan sekitar kota Mekah. Itu yang kedua. Dan peristiwa ketiga, kita ada peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan tentera Salib. Banyak lagi peristiwa, tapi saya listkan 3 je. Dan kita mula ke poin pertama, iaitu kelebihan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Memang kita, seperti mana kita tahu, Al-Quran ni diturunkan pada malam bulan Ramadan, iaitu malam 17 Ramadan di Gua Hira. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya bulan Ramadan ni bulan diturunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai perbezaan antara hak dan batil. Nak lagi khusus lagi, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qad yang bermaksud, yang berbunyi begini, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi pernah bersabda tentang Al-Quran ni, barang siapa yang baca setiap huruf daripada Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, yang di mana kebaikan tu akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak cakap alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan kita ada banyak lagi hadis Nabi yang menjelaskan tentang hebatnya baca Quran ni, tentang kelebihan baca Quran ni. Lebih lagi kalau kita kat bulan Ramadan ni. Jadi seterusnya kita ada Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada sebulan. Yang kita tahu Allah berfirman dalam surah Al-Qadar juga ayat 2 dan 3, "Wa ma anzalnahu fi Lailatul Qadar."
Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Yang bermaksud begini maksudnya. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Iaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita disokong dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan segala dosanya yang lalu. Dia dengan sikap iman dan mengharapkan pahala. Maksudnya apa? Maksudnya kita percaya dengan janji Allah, mengharapkan pahala. Maksudnya kita buat ibadah ni lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan sebab manusia, bukan sebab pujian, bukan sebab riak apa. Maka insyaAllah kalau kita buat kerana Allah, dosa kita akan diampuni. Nabi Muhammad pun pada malam 10 terakhir, Nabi tak sentuh isteri dia, tapi Nabi kejut isteri ni untuk beribadat. Maka pada malam Lailatul Qadar tu, kita kena paksa diri kita untuk beribadat, kita berdoa untuk minta ampun. Walaupun pun ibadah kita yang kita lakukan dari maghrib sampailah subuh tu macam apa? Seperti sedekah, solat tarawih, selawat, baca Quran, semuanya dinilai ganjaran seperti 1000 bulan. Jadi kita sebagai umat Islam yang memang tak dapat lari daripada melakukan dosa ni, yang memang seorang pendosa, kita mestilah kita rebut peluang ni, kita ambil peluang untuk buru malam Lailatul Qadar ni sebaik mungkin. Dan kita tahu Allah menyembunyikan tarikh malam Lailatul Qadar. Ini berhikmah. Supaya apa? Supaya umat Islam ni dia bersungguh-sungguh, atau kata lainnya dia bermujahadah untuk beribadat dengan penuh keinginan dan ketakwaan untuk dapat redha Allah dan keampunan darinya. Dan semoga kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang mendapat Lailatul Qadar. Amin. Jadi yang terakhir kita ada kelebihan Ramadan, iaitu syaitan ni belenggu. Hadis Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalaqatil abwabun nar wa sulifat syayatin." Yang berbunyi, yang bermaksud begini, bila datangnya bulan Ramadan, maka terbukalah semua pintu syurga, tertutuplah semua pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi nak kata istimewanya bulan Ramadan ni, sampaikan ada perkara yang tak ada pun dekat bulan lain, tapi ada dekat bulan Ramadan tu, iaitu sifat yang memberi dorongan kepada umat Islam ni untuk lebih banyakkan kita beramal soleh, kan? Kita tengok bulan Ramadan ni umat Islam sibuk dengan beribadat, sibuk baca Quran, sibuk solat itu, sibuk berzikir, sibuk selawat, dan ini telah membuktikan bahawa syaitan itu dibelenggu. Dan cukuplah di situ saja, di sini saja, dan malah kita berharap agar kita masuk dalam Ramadan ni, kita bukan insan yang sama. Maksudnya kita akan berubah menjadi seorang yang lebih baik. Amin. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya malam ini, walaupun melalui video saya dapat membuat sedikit perkongsian berkenai bulan Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat juga. Muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah antara bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh sekalian umat Islam, dan bulan ini mempunyai kelebihan daripada bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang pada tahun ini untuk bertemu lagi di bulan yang mulia ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Di bulan ini merupakan peluang yang melipat gandakan lagi amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada amalan fardu,
maupun sunat. Maka amat beruntunglah orang-orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dan amatlah rugi bagi mereka yang mensia-siakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda. Allah SWT berfirman yang tafsirnya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, iaitu ketika dia berbuka dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk kita mendidik diri kita ke arah kebaikan, kerana pada bulan ini kita bukan saja diwajibkan untuk berpuasa, malahan kita juga harus mengawal nafsu kita. Bahkan kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Antara amalan-amalan sunat yang dianjurkan untuk dilakukan sepanjang bulan Ramadan adalah seperti solat tarawih, selawat dan bersedekah. Antara amalan sunat yang kita boleh amalkan adalah yang pertama, bersahur. Ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat. Sahur bukan sahaja memberikan tenaga untuk kita berpuasa di siang hari, malah ia juga mengandungi keberkatan. Bersahur merupakan perbuatan yang membezakan puasa umat Islam dengan puasa penganut agama lain. Sabda Rasulullah SAW maksudnya daripada Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbezaan puasa kita, puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Amalan yang seterusnya adalah memperbanyakkan amalan sedekah. Tidak kira sedekah kita itu kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, adalah sangat-sangat diharapkan dalam Islam, terutama sekali dalam bulan Ramadan, kerana dengan bersedekah dapat meringankan beban mana-mana anggota masyarakat yang berhajat dan memerlukan bantuan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sedang mengharungi pandemik COVID-19. Kita tidak bolehlah macam dulu-dulu kita boleh pergi rumah anak yatim, kita boleh bagi cash, kita boleh bagi makan untuk berbuka puasa. Kita sekarang ni ramai orang dah buat senarai akaun rumah-rumah anak-anak yatim, rumah-rumah orang-orang tua. Bolehlah kita transfer duit melalui akaun bank tu. Walaupun ia macam dalam alam maya, tetapi pahala sedekah tu tetap kita dapat. Okey, amalan sunat yang ketiga adalah sembahyang sunat tarawih secara berjemaah di masjid-masjid, surau-surau maupun balai-balai ibadat, kerana sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sembahyang sunat dan mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT akan diampunkan dosanya yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdiri beribadah pada malam Ramadan kerana iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Imam Bukhari. Maksudnya dekat sini, solat tarawih ni bukan tak ada pun dekat dia khususnya hanya pada bulan Ramadan, tak ada dekat bulan Syaban, tak ada dekat bulan Muharram. So kita kenalah ambil peluang ni untuk kita sama-sama kejar pahala solat sunat tarawih. Bukannya setiap bulan ada, dia setahun tu ada sebulan je ada. So kita perlulah bersungguh-sungguh, kita perlulah pasang niat. Okey, tahun ni kena penuh solat tarawih. Okey, seterusnya yang keempat, sembahyang sunat witir. Jangan sesekali kita meninggalkan sembahyang sunat witir kerana ia merupakan sembahyang sunat muakkad, sunat yang dituntut yang mengiringi sembahyang sunat tarawih. Sunat witir ni bukannya dikhususkan pada bulan Ramadan je. Kita boleh je buat selain bulan Ramadan, tapi biasanya lepas solat tarawih akan ada solat sunat witir. Jadi kita sama-samalah mendirikan solat sunat witir. Okey, yang seterusnya adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkanlah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan setiap waktu. Sekurang-kurangnya
1 juz setiap hari agar dapat khatam Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran ini pada bulan Ramadan biasanya orang panggil tadarus lah. Saya telah dipraktikkan daripada sekolah menengah untuk tadarus Al-Quran bersama rakan-rakan. Sekarang ni rakan-rakan sekolah menengah saya terpisah lah, tak adalah semua satu U. Tapi kita orang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kita orang ada video call, kita orang baca tadarus ramai-ramai, memperbetulkan bacaan. So dalam masa yang sama kita baca Al-Quran. Dalam masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kita rapatkan balik mana yang dah renggang, kita spend time sama-sama dengan diorang balik. Sebab sebelum ni kan semua busy, semua dah lain universiti. So masa ni lah kita boleh merapatkan balik hubungan kita sesama rakan-rakan kita. Yang keenam, amalan memberi makan untuk berbuka puasa. Selain daripada bersedekah, amalan memberi makan kepada orang yang berpuasa amat digalakkan. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya daripada Zaid bin Khalid Jahdi radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini, lazimkanlah lidah kita dengan zikir dan selawat. Hiasilah pandangan mata kita dengan merenung dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada malamnya pula, usahakanlah agar kita tidak meninggalkan sembahyang sunat tarawih, witir dan juga tahajud. Okey, sekarang ni kita ada berada di fasa selepas 15 Ramadan. So, marilah kita bersama-sama rajinkan diri bangun malam. Mana tahu kok kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni 1000 kali ganda baik daripada malam-malam yang lain. So kalau kita dapat peluang bangun malam, solat-solat tahajud tu, kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar tu, itu adalah ganjaran bagi kita. Macam kita dah bangun tahajud, kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar, itu maksudnya adalah ganjaran bagi kita. Untunglah kita. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai penggerak yang membawa kepada perubahan yang besar dalam diri kita dan mampu mendidik hati dan jiwa kita untuk sentiasa patuh kerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan mendapat ganjaran serta keredaan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian sahaja perkongsian ilmu saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Abu Bakar. Ingin menyampaikan sebuah perkongsian yang bertajuk kesilapan Muslim di bulan Ramadan. Sebenarnya terdapat objektif atau sasaran yang perlu dicapai oleh seseorang Muslim di bulan Ramadan ini, iaitu yang pertama takwa dan yang kedua adalah keampunan. Objektif takwa telah disebut dengan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, manakala bagi objektif mendapatkan keampunan ternyata daripada hadis sahih tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, doa yang perlu dibaca tatkala mereka sedang mendapat malam Lailatul Qadar. Maka doa ringkas yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, kemampuan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam bulan Ramadan ini semakin berkurangan disebabkan
kekurangan ilmu dan keprihatinan daripada umat Islam pada masa ini. Antara kesilapan yang sering dilakukan adalah yang pertama, makan dan minum dengan bebas setelah batalnya puasa dengan sengaja, iaitu bukan kerana bukan batal puasa kerana uzur yang diterima dalam Islam. Dalam konteks ni, puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri. Manakala daripada segi istilah, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari yang disertakan dengan niat. Yang kita perlu ketahui bahawa sesiapa yang batal puasanya dengan sengaja, iaitu bukan kerana uzur yang diterima dalam Islam, hendaklah seperti merokok ataupun makan atau minum dengan sengaja, hendaklah mereka dilarang untuk melakukan apa jua perkara yang membatalkan puasa seperti makan atau minum sepanjang hari itu. Ini dikira sebagai denda kepada mereka kerana sengaja membatalkan puasa mereka selain daripada kewajipan untuk menggantikan puasa tersebut. Keadaan ini disebut di dalam sebuah hadis yang bererti sesungguhnya sesiapa yang telah makan atau batal puasanya hendaklah ia berpuasa baki waktu harinya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang seterusnya, yang kedua ialah ketika mana mereka berpuasa tetapi tidak mendirikan solat fardu. Ini merupakan kesilapan yang besar bagi seseorang umat Islam kerana mereka berpuasa tetapi tidak mendirikan solat fardu yang merupakan kewajipan. Memang benar, solat bukanlah syarat sah puasa, tetapi solat merupakan rukun Islam yang wajib kita lakukan, dan ia juga menjadi tonggak kepada keislaman seseorang individu itu. Justru meninggalkan solat ketika di bulan Ramadan dengan sengaja akan mengurangkan pahala seseorang itu. Seterusnya, bermalasan dan tidak proaktif dalam kerja-kerja di siang hari dengan alasan mereka berpuasa. Jika kita melakukan suatu perkara itu dengan niat untuk beribadah, insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan dan kita juga tidak akan merasa letih ataupun merasakan perkara yang kita buat sia-sia, sebab kita meraku dengan niat untuk beribadah dan kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Justru umat Islam perlulah memperaktifkan diri ketika di bulan Ramadan dengan melakukan lebih banyak perkara yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan selawat. Yang seterusnya, wanita yang bertarawih tanpa menutup aurat mereka sepenuhnya. Seperti yang kita tahu, menjelang bulan Ramadan, kebanyakan wanita akan ke masjid untuk mendirikan solat sunat tarawih secara berjemaah. Tetapi mereka ke masjid dengan tidak menutup sepenuh aurat mereka. Sebagai contoh, mereka ke masjid tetapi tidak menutup aurat mereka, contohnya tak pakai stokin ataupun sarung kaki. Sedangkan dalam Islam, aurat bagi seseorang wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam hal ini, fadilat solat di rumah adalah lebih tinggi berbanding solat di masjid, di mana ia akan mendatangkan fitnah kepada kaum lelaki yang datang ke masjid untuk solat secara berjemaah.
Yang terakhir, yang kelima ialah tidak mengutamakan solat subuh secara berjemaah sebagaimana solat tarawih. Seperti kebanyakan umat Islam pada masa ini, kita dapat lihat selalunya mereka akan solat tarawih secara berjemaah, tetapi solat subuh secara sendirian. Sedangkan ramai yang lupa dan tidak mengetahui bahawa kelebihan besar semua solat fardu berbanding solat sunat, terutamanya solat subuh berjemaah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang mendirikannya secara berjemaah, maka beroleh pahala menghidupkan seluruh malam itu. Ini adalah antara beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh biasa dilakukan oleh umat Islam ketika mereka menjalankan ibadah puasa ketika di bulan Ramadan. Akhirul kalam, kita perlu menghindarkan segala kesilapan ini demi mendapatkan lebih banyak pahala yang berganda pada bulan Ramadan ini. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan segala dosanya yang lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya rasa sekadar ini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير،
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
far from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done.